Ya, Assalamualaikum dan selamat malam. Suara jelas tak? Okey. Okay, sementara tunggu peserta yang lain masuk, boleh buka dulu Photoshop. Ada masalah nak install semua? Okey ya? Setakat ni okey je. Okey. Okey, dalam ni siapa yang first time guna Photoshop? Saya tak pernah pakai. Oh, seorang, dua, yang lain macam mana? Saya Daniel. saya Oh, tak tiga, pernah oh, tiga pakai. orang, tiga orang. Okey. Sekarang UiTM minggu ke berapa? 12. Oh, 12 lagi 2 minggu exam. Tapi exam final macam mana sebab kan PKP ya? Dia tak ada final exam. Cumanya macam lecturer akan bagi apa assignment macam tu lah. Assignment quiz-quiz biasalah. Kira dia gantikan exam tu dengan assignment yang banyak ah. Macam tu lah. Oh, gitu Oh, lah. biasanya. Assessment saja tiada final lah. Kira norma baru lah untuk student universiti. Window. Okey, sekarang dah 91 minit. So, sementara menanti yang lain tu kita boleh start dulu dengan Multitah Al-Fatihah. Jadi, Assalamualaikum dan selamat malam. Seperti mana yang kita persetujui, malam ni insyaAllah kita akan belajar tools yang akan digunakan untuk buat ads banner ataupun banner lah bahasa mudah dia. Dan banner ni tujuan dia sama ada kita nak guna untuk print ataupun kita nak guna untuk blast ke media sosial lah. Saya tunjuk beberapa contoh banner yang ada. Stop presenting. Sekejap. Window. Okay. Share. Nampak tak? Okay, belum lagi. Kejap. Okay. Nampak? Okey, nampak. Nampak Nampak. Okay, kejap. Okay. Contoh. Okay, ni beberapa contoh banner yang saya ambil contoh lah daripada Google. Dia, kalau kita tengok dia punya
Dari segi susunan apa dia punya gambar, susunan perkataan dia nampak mudah lah. Memang nampak mudah dan simple lah. Lebih kepada minimalis punya tema. Okay, ni contoh yang kedua kan. Nampak? So untuk malam ni mungkin kita akan cover dari segi susunan teks. Lepas tu contoh gambar ni mungkin kamu semua boleh ambil lah contoh mana-mana gambar yang ada kat Google ataupun dah memang ada gambar sendiri kan. Boleh pakai gambar yang sedia ada. Kita akan ajar cara contoh kalau gambar tu ada apa? Ada background kan. Macam mana cara nak buang dia. Okay contoh ni kan. Nampak? Dia simple lah. Dia just masukkan gambar. Lepas tu kita buat dia punya background utama dia. Lepas tu letak butiran teks ni lah. So semua contohnya. Contoh macam ni kan. Kita akan tunjuk cara-cara nak buat shape macam ni kan. Dia just duplicate saja dia punya shape dia. Cuma dia tukar color. Lepas tu dia just susun ke bawah sikit kan. Okay contoh macam ni kan. Shape bulat. Kalau tengok contoh-contoh ni dia sangat simple. Tapi menarik perhatian untuk orang apa? Untuk orang baca kan. Contoh macam ni. Ni lagi simple. Ni saya rasa kalau pakai PowerPoint pun boleh juga. Cuma efek gambar ni lah mungkin kelebihan dekat Photoshop. Dia boleh buat apa? Dia punya shadow effect ni. Okay. So kalau dah sedia kita buka Photoshop. Kalau ada masalah terus boleh apa? Audio ataupun boleh chat lah dekat ruangan chat. Kalau ada yang nak record pun boleh record. Tak ada masalah. Kita sharing ilmu lah insyaAllah. Okey, perkara pertama bila buka software tu, dia akan nampak interface macam ni. Ada tak yang buka selain daripada ni? Kalau senyap tu, saya assume semua okey lah. Tak ada masalah. Okey, perkara pertama yang kita akan tengok adalah pergi dekat file ni, bahagian atas, penjuru kiri atas. Dan kita create new file. So dalam Photoshop ni sama ada kita toggle bahagian atas kan ada banyak ni ataupun kita guna shortkey yang dia bagi. Contoh macam new file ni control N. Nampak tak? Control N. Lepas tu kalau nak open file control O. So kalau biasa pakai Photoshop lama-lama dia akan automatic ingat lah benda ni. Pergi saja ke new file. Dia akan keluar macam ni. So bahagian atas ni nama dia adalah preset. Ataupun kalau bahasa mudah dia kita panggil dia macam template frame lah. Kita kena tahu tujuan kita nak buat design tu sama ada kita nak print. Ni contoh print kan. Untuk print kedai. Automatic resolution dia 300 lah untuk print punya setting. Tapi kalau kita just design untuk publish ke social apa media sosial ataupun nak buat website kan. Kita pilih web ni. Dia akan bagi setting untuk full HD, HD biasa 1280 ni. Ataupun kita nak buat design untuk mobile. So untuk mobile ni lebih kepada apa? UI UX punya sistem lah. Maksud dia apa? Website punya mobile. iPhone kan nampak dia ada iPad, ada Android. Tapi kita pakai preset untuk web. Dan kita pilih web small. Jumpa tak semua web small ni? Senyap. Okay tak apa. Okay web small. Dan kita tengok dekat setting ni dekat atas ni dia punya nama file tu. Just buatlah add banner. Contoh ni tak ada effect apa-apa, just namakan sebab kita mudah nanti nak edit kemudian. Okay, selamat datang kepada yang baru masuk. Sekarang kita baru start dekat bahagian new file. Dekat bahagian atas ni klik je file, lepas tu atas sekali tekan new. Dan kita akan pilih web preset untuk malam ni. Kemudian dekat bahagian height ni kalau perasan 800 kan.
Sepatutnya 1280 kali 720. So kita ubah kat sini untuk HD punya setting. So untuk orientation ni automatic kalau kita set dia punya width dia 1280, height 720, dia akan jadi melintang lah. Kalau kita nak menegak, kita just klik je. Automatic dia akan switch lah. Dia punya nilai ni. Tapi kita buat melintang. Sebab banner lebih kepada melintang kan. Untuk resolution, kalau web ataupun social media memadai untuk 72. Tapi saya buat 100. Supaya dia punya kualiti nanti lebih baik lah. Okay, lain-lain kita tak perlu. Untuk background ni kita just biarkan dia putih. Kemudian just create. Bila create, dia akan keluar macam ni lah. Okay, setakat ni dapat tak semua apa yang display kat dekat apa Google Meet ni? Saya tunggu ada seminit. Okay, dapat eh. Okay, contoh katalah macam kita dah buat HD punya size kan. Andai kata kita nak tukar dia punya size ni, kita pergi ke bahagian image. So dekat bahagian image ni kita boleh tukar dekat ni canvas size ni. So dekat canvas size ni nampak, kita kan tadi dah setting HD. Contoh kita nak tukar full HD 1920 kali 1080. Automatic bila kita OK, dia akan jadi besar lah. So shortcut untuk Photoshop, kalau nak zoom mudah kan, tak nak pakai apa kantar pembesar ni kan, leceh sikit kan nak zoom kan. Okay, kalau tak nak pakai ni, boleh hold button alternate, lepas tu scroll je mouse kita, dia akan resize lah. Zoom in, zoom out. Hold button alternate, scroll mouse. Kalau hold button control, sambil kita scroll mouse, dia akan ke kiri ke kanan. So shortcut dia, hold button control, scroll, akan ke kiri ke kanan. Kalau hold button alternate, scroll, dia akan zoom in, zoom out. Senang lah untuk kita nak buat design nanti kan, bila ingat dia punya shortcut ni. Kalau nak ke atas bawah, just lepas je dua-dua, just scroll mouse biasa je. Automatic dia akan atas bawah lah. Kalau hold button control macam tadi kan, ke kiri ke kanan. Untuk permulaan mungkin agak kekok sikit. Dari segi apa, features ni kan, apa, zoom in, zoom out, lepas tu ke kiri ke kanan tu. Tapi lama-lama kalau biasa, insyaAllah dia automatic dia akan ingat lah. So kalau kita nak betul-betul fully lock ratio size kita ni, hold button control sambil tekan kosong, nombor kosong. Automatic dia akan resize, ngam-ngam ikut kita punya artboard ni. Okay. Tools pertama yang kita akan pakai adalah rectangle tool. Shortcut dia U, huruf U. Udang, U untuk udang. Belah kiri ni. Kalau tak muncul apa tool yang banyak-banyak ni, pergi ke window, boleh enable. Enable kat mana? Sekejap. Extension. Kebiasaannya dia akan muncul terus automatic kat tepi ni. Cuma kalau perasan ada button 3 segi kecil kan, bawah ikon rumah ni, kalau kita tekan, automatic dia akan susun menegak lah. Tapi saya lebih suka expandkan dia supaya nampak lebih besar lah. Okay, untuk bahagian kanan ni, kalau nampak macam serabut sangat kan, kita boleh tarik je. Contoh kan, macam ni karakter kan. Kita tarik je, keluarkan. Lepas tu kita pangkah. So macam mana kita nak adakan balik, pergi ke window. Kita enablekan button character. Okay, ni kan character kan. Dan kita lock balik masuk sampailah dia ada line biru ni. So untuk Photoshop, kebiasaannya saya akan by default saya akan susun untuk adjustment. Ada dalam window ni adjustment ni. Character untuk typing punya style nanti.
paragraph ni ini kebiasaan kalau yang pakai Microsoft Word, benda ni normal lah, karakter. Kemudian yang ketiga yang penting adalah layer ni. Ni layer ni kan. Ni layer ni. Untuk pass ni mungkin tak penting lagi. Kita je buang aja. Untuk layer ni kita masukkan. Okay. Okay, paragraph. Okay, macam tu kan. Okay, senang. So, kita hanya perlukan adjustment karakter dan paragraph dengan layer lah. Layer ni untuk kita monitor. Setiap kali kita tambah layer baru dalam ni, automatik dia akan display kat sini lah. Kita boleh hide kan kita punya layer kemudian. Okay. Untuk perkara pertama, tools yang pertama adalah rectangle tool. Kalau kamu semua right click, dia akan bagi option. Sama ada kita nak pakai square atau rounded rectangle, bulat, ellipse atau polygon. So kita akan pakai rectangle tool dulu yang pertama. Bila dah select, dekat bahagian atas ni kalau perasan kita boleh setting untuk color. Color ni kita boleh tukar kemudian lah. Tak semestinya bila kita dah buat tu kita tak boleh nak tukar kan. Contoh lah saya ambil color dark blue kan. Okay, dark blue. Kita dah select rectangle tool, kita just drag je mouse. Okay. Ni hide kan. Okay, sampai keluar macam ni. Okay, setakat ni boleh tak dapat semua? Tadi mula tekan apa? Zahira. Tekan apa untuk setting ni? New file lah. Okay, kalau untuk new file, pergi ke file atas ni. Tekan new. Dia apa? Yang baru masuk tu mungkin lost sikit. Okay, saya ulang balik. Untuk yang baru masuk, kita buka ke file atas ni. Dan kita tekan new lah. Dia sama je features macam Microsoft Word juga. Bila kita klik new, untuk training malam ni kita pilih web preset. Dan kita pilih web small ni. 1280 kali 800. Dia tak semestinya ikut. Kalau kita just by default kita tekan ni pun tak ada masalah kan. Just create je. Okay, macam ni lah. Dia akan keluar macam ni. Okay. Kemudian untuk buat rectangle blue ni, kita delete dulu. Okay. Pergi ke tool kiri ni. Pilih ikon yang kotak ni atas kanta pembesar ni kan. Ni, rectangle tool. Right click dan pilih rectangle tool. Sebelum kita lukis kita punya kotak tu, kita boleh set dia punya color. Sama ada kuning, biru, putih. Saya pilih dark blue. Okay, dark blue. Jangan drag je mouse. Okay, lukis. So, perasan tak? Nampak? Automatik dekat layer list ni akan keluar layer baru. So, saya untuk namakan layer ni supaya mudah kerja kita di kemudian hari, kita double click dekat apa? Dekat nama dia rectangle, double click dan saya namakan dia background. Senanglah kita nak apa? Contoh kalau kita nak tukar background lain, senang kita nak cari bila ada nama ni kan. Kalau semua nama layer 1, layer 2, layer 3 nanti susah kan. Tak tahu mana satu yang kita nak delete. Nah, kalau perasan ada ikon mata ni kan. Bila kita tekan, dia akan hide lah. Bila kita tekan balik, dia akan munculkan balik. Itu fungsi untuk kita hidden apa yang kita dah buat ni kan. Okay. Kalau perasan kita lukis tadi random je kan. Macam mana kita nak bagi full kotak biru ni dengan putih ni kan supaya tak nak ada sisa-sisa yang tertinggal. So, pergi dekat bahagian image. Bahagian edit. Free transform. Dekat edit, free transform. Ataupun Ctrl T. Shortkey dia Ctrl T. Saya biasa pakai Ctrl T saja. Ctrl T. Sampailah dia keluar features untuk kita resize. Nampak? Kita boleh resize lah. Okay. Kalau kita just guna mouse saja untuk resize. Nampak? Kalau kita resize kecil, dia punya ratio tu dia dah lock lah. Macam mana kita nak betul-betul penuhkan satu artboard putih ni kan? So,
kita bawa ke tengah. Nampak? Kalau perasan dia macam ada guide supaya dia lock. Ada colour purple punya line tu kan keluar kan. Horizontal. Lepas tu vertical. Itu adalah feature smart guide. Di mana features tu ada dekat bahagian view. Dekat smart guide. Mana smart guide? Okay, show. Show. Okay. Kat show. Pergi ke view. Show. Kena pastikan smart guide ni enable. Kalau kita disable contoh kan. Nampak? Kita pun tak tahu mana dia punya tengah kan. Dia takkan lock. So kita enable show smart guide. Automatic dia akan tolong kita lock. Okay, bila dah lock tengah. Apa yang kita buat? Hold button alternate. Kalau kita tak hold, automatic dia akan resize. Macam tu je kan. Dia lock dia punya ratio. Tapi kalau kita hold button alternate. Nampak? Kiri, kanan, atas, bawah dia akan follow sekali. Dia akan follow. Berbanding dengan kita just pakai mouse. Nampak? Just atas saja. Kalau kita buat bawah, bawah saja. Kanan, kanan saja. Tapi macam mana kita nak free transform dia? Hold button shift. Hold button shift. Nampak? Dia tak lock dia punya ratio tadi kan. Berbanding dengan tadi. Yang ni kita boleh lebih customize lah. Hold button shift sambil kita resize guna mouse. Bagi full artboard putih ni. Okay. Dan klik right. Okay, setakat ni ada masalah. Saya bagi masa 30 saat untuk buat dulu. Size layout berapa? Okay, Amar. Amar ni Amar Amar. Ni Amar. Okay, Amar. Nak undo Ctrl Z. Okay. Layout. Kita pakai size HD. Kalau nak tahu size besar mana, pergi ke image. Canvas size. Dia ada mention kat sini. Okay, macam ni kan. Nampak? Dia punya pixel dah besar. So, kalau saya nak ubah kepada 1280 kali 720 kan. Untuk size HD. Okay. Automatic dia akan jadi kecil. Control kosong. Dia akan lock. Control T untuk kita resize. Okay. Okay. Yang seterusnya. Kita dah ada background. Apa yang perlu kita letak. Apa lagi ya? Mungkin another rectangle. Tapi kita tukar color dia sikit. So untuk another rectangle ni saya buat layer baru. Kalau perasan dekat bahagian kanan bawah ni ada ikon tambahan. So ni adalah create new layer. Create new layer. So setiap kali kita nak tambah benda baru, kalau boleh create new layer supaya kita tak bercantum dengan layer yang sebelumnya. So create new layer. Klik rectangle tool. Dan kita tukar color kuning. So terpulang lah dekat kamu semua nak pakai color apa. So saya pakai color kuning. Dan kita draw je. Random lah. Random draw. Nanti kita resize kemudian. Okay, contoh. Okay. Sekarang kita dalam mode rectangle tool tau. So bila kita nak klik nak klik layer kuning ni untuk gerak sana sini tak boleh kan. So untuk selection tool ni. Move tool nama dia. Shortcut dia V. Atau select ni je. So kita bukan dalam mode rectangle, kita boleh gerak-gerakkan dia. Ya. Kalau perasan bahagian atas sekali ada move tool ataupun shortcut dia huruf V.
untuk Volvo V. So kita bawa ke bawah penjuru. Okay. Dan kita Ctrl T untuk layer kuning. Kalau perasan kan, ni background layer biru, ni kuning layer baru. Ctrl T dan hold button shift untuk kita penuhkan ruang kanan, dan kita nipiskan sikit layer kuning ni. Okey, contohlah macam ni. Okey. Sekarang kita dah ada dua jenis layer. Yang pertama adalah background utama dia, which is color dark blue ni. Dan second background kita buat color kuning. Kita namakan dia apa? Second lah. Second background. So kebiasaannya apa yang saya buat untuk background sahaja, kita kena separatekan daripada layer-layer yang kita akan buat kemudian. Supaya untuk next time kita senang nak cari balik kat mana layer tu berada kan. So hold button control sambil kita select dua-dua ni. Dan bila dah select dua-dua ni, nampak sambil keluar apa grey box ni kan. Sama macam tadi, sebelah ikon tambah ni ada macam ikon folder kan. Ni untuk create new group. Bila kita tekan, automatic dia akan masuk group. Satu group kan. So bila kita hide kan, automatic dua-dua layer tadi dia akan hilang. Kalau kita just hide dekat background sahaja, contoh, nampak dia hanya hilangkan yang biru saja, tapi yang kuning still ada. Instead of kita hidekan the whole group, akan hilang semua sekali. So group ni kita namakan dia background. Kemudian kita tambah text kot. Kita buat layer baru. Okay, layer baru. Untuk text tool, okay, nampak beza dia. Okay. So setakat ni kita dah ada satu tool yang kita pakai. Yang pertama rectangle tool. Kemudian untuk resize dia tadi, short key dia Ctrl T ataupun pergi kat edit, cari Ctrl T. Ni free transform ni, Ctrl T. Sebab saya jarang guna apa toggle atas ni, saya banyak guna short key lah. Okey, untuk type tool, perasan lah, dia macam sama juga, mana-mana software pun untuk typing akan ada ikon T ni. Kalau klik right click dekat T ni, dia akan ada option lah, sama ada kita nak tulis vertical, horizontal ataupun vertical lah, menegak. So kita just pakai normal type tool saja, horizontal. Just one click saja, sekali klik automatic by default dia akan keluar perkataan ni, lorem ipsum ni. So bila kita dah dalam mode type tool ni, automatic dekat bahagian atas ni controller akan keluar, nampak example font yang ada dalam apa, dalam komputer masing-masing kan. Lepas tu dia punya style tebal ke, nipis ke, italic ke. Lepas tu dia punya size. Kita boleh ni lah, sama ada kita ambil daripada sini saja ataupun kita boleh automatic apa customize. Kita nak letak size berapa kan. Ni yang saya kata tadi, paragraf kanan, tengah, kiri. So kita akan pilih tengah lah contoh. Kalau macam kecil sangat pakai yang atas ni, kamu semua boleh toggle lah yang bahagian tadi yang kita dah customize tu, character. Nampak kat sini pun sama juga. So contoh macam ni yang 20 ni, saya scroll je mouse, kita double select dulu sampai keluar biru tu. Kita hold apa, scroll je mouse, automatic dia akan resize. Nampak? Tapi macam lambat resize dia kan. Kalau nak cepat dengan gandaan 10, masa kita resize tu, hold button shift, automatic nampak dia dia jangkau terus daripada 80 ke 70, 60, 50, 40. Instead of kita just pakai normal scroll saja, nampak dia lambat sikit lah. Dia 1, 2, 3, 4, 5 macam tu lah. So saya biasa pakai shift je. Cepat sikit lah nak resize. So bila dah OK, kita tekan OK. Dan kita right atas ni, jangan lupa lah. Okay, right.
move tool supaya dia gerak ke, nampak? So untuk iklan ni saya akan ambil contoh apa lah? Ayam. Tadi ada download ayam kan? Oh tak ada. Okay, tak apa. Kita pergi ke cari je mana-mana gambar. Contoh chicken ni. Just contoh saja. Chicken. Chicken plate. Okey, contohlah copy image, Ctrl V. Okey, sekarang kita dah ada gambar baru. First tadi kita dah ada teks, kemudian kita ada gambar. So gambar ni konsep dia sama juga macam background tadi. Ctrl T untuk kita resize dia. Kalau kita tak nampak dia punya apa? Icon resize tu. Sebab gambar ni terlalu besar, so kita hold button alternate dan scroll untuk zoom out. Sampailah nampak ni. Box biru ni kan untuk kita resize. Kita resize. Dan kita scroll masuk balik. Okay, kita resize. Contohlah. Kita resize sama besar dengan yang okey. Contoh. Okey. Dia nampak macam ala-ala apa, majalah ke apa. Macam ni yang lebih kurang. Okey. So kita namakan dia chicken. Tujuan saya untuk namakan setiap layer yang muncul ni supaya kita boleh identify untuk kemudian kalau kita nak edit semula. Sama ada kita nak edit teks ataupun gambar tu. Ataupun kalau untuk feature CC, Photoshop CC ni, kita select je mana-mana layer, automatic dia akan select dekat sini kan. Kita tekan je, contoh tekan gambar ni kan. Automatic dia akan select gambar chicken ni. Okay. Sekarang kita akan cuba nak ambil gambar chicken saja yang dalam mangkuk. Tapi background ni kita tak nak. Macam mana? Dia ada banyak kaedah. Okay. Kaedah yang pertama, saya lebih prefer guna contoh kita rectangle tool ni, right click dan kita pilih ellipse. Kita buat je shape. Buat je dulu shape bulat. Tak kisah bulat tu lonjong ke, bulat betul ke, tak kisah. Kita just buat je dulu. Okay, contoh. Sampai keluar macam ni, kita bawa ke kanan sikit. Okay, contohlah. Okay. Contoh macam ni. Ctrl T untuk kita resize. Bagi dia nampak besar sikit. Okay. Untuk kita bezakan dengan layer kuning ni, kita double click dekat bahagian bahagian layer ellipse ni. Kalau perasan ada macam ikon kotak kecil and double click, kita boleh tukar dia punya color dia. Contoh saya colorkan putih. Okay. Sekarang kita nak buat gambar ayam ni masuk dalam shape putih ni. Gambar dalam PNG ke JPEG. Okey, kebiasaannya kalau untuk PNG, dia kalau kita cari kat internet dia dah background tu dah tak ada. Itu lebih baik lah. Itu lebih baik sebab kita just tinggal tarik masuk je kalau gambar PNG. Tapi kalau untuk JPEG sebagai contoh macam ni gambar JPEG, kita just nak gambar dia punya bowl saja. Kita sama ada kita kena crop ataupun kita just buat another shape dan kita masukkan gambar tu dalam shape ni. Contohlah, ini gambar JPEG. Nanti saya akan tunjuk contoh untuk gambar PNG. So, kaedah untuk masukkan gambar ayam ni ke dalam shape bulat ni. Kalau perasan nampak chicken kan, layer dia bawah. Ellipse tu layer dia atas. So, kita letakkan layer chicken ni, hold, kita drag mouse, bawa ke atas layer sampai dia keluar nampak line biru tu kan. Dah ubah position.
So layer mana yang atas sekali bila kita tindihkan, automatic gambar tu berada di hadapan. Kalau kita letak layer chicken di bawah, nampak? Layer bulat ni yang akan tindih gambar ayam ni. So kita nak gambar ayam ni yang tindih shape ni, kita bawa ke atas. Kalau perasan kita bawa mouse kita di antara layer chicken dengan ellipse ni dekat tengah-tengah. Hold button alternate sampai keluar ikon. Kalau nampak dia macam gambar apa? Gambar kotak, lepas tu macam arrow masuk kan. Hold button alternate. Kalau lepas dia takkan muncul lah. Hold button alternate. Dan klik. Nampak automatic dia akan masuk dalam shape bulat tu. Bila dah masuk, kita boleh adjust kedudukan dia. Nampak? Sekali lagi. Yang mana? Yang gambar masuk tu lah. Okey. Tunjuk sekali lagi Okey. Clipping mask. Okey. Nak mudah lah. Kalau hold button alternates dan bawa mouse ke tengah-tengah ni antara layer chicken dengan ellipse ni sampai keluar simbol ni. Ataupun kaedah satu lagi. Kita right click dekat layer chicken ni. Right click. Pilih create clipping mask. So dia akan sama gak konsep dia. Dia akan masukkan juga. Cuma yang tadi tu macam shortkey jugalah. Dapat tak? Amar dapat, Amar? Senyap pun. Tengok. Dapat. Tak dapat. Okay. Bila dah masuk dalam gambar ni, kita boleh control T. Kita boleh resize contohlah. Kalau boleh kita tak nak ada apa? Nampak shape putih ni, kita penuhkan. Kita penuhkan dia. Okay. Just nice lah. Okay. So, macam yang saya kata tadi, kita nak bezakan antara background layer, text layer dengan gambar utama ni kan. Macam mana kita select dua-dua layer ni. Hold button control untuk select. Dan kita buat new folder ataupun new group untuk gambar ni sahaja. Dan kita namakan dia image. Okay, image. So, kita ada setengah jam lagi. Hopefully sempatlah siap. Satu dia. Setengah jam lah. Sampai 10:30. Okay. Nampak? So, kalau tengok dekat kita punya layer list ni, nampak kemas lah. Dari segi folder management. Dia dalam Photoshop ni, dia yang penting folder management lah. Supaya kita tak serabut layer tu dekat mana kan. So, untuk image ni, kita Ctrl T. Kalau kita just select layer, kita Ctrl T. Automatic shape bulat tadi dengan gambar ayam tu, dia akan sama-sama boleh di resize lah. Saya resize besar sikit. Okay, contohlah. Nampak macam tak seimbang kan atas dengan bawah. So kita just arrow mouse, arrow key, dia bawa ke bawah sikit. Okay. So untuk nama ni kita letaklah apa? Contohlah spicy apa? Grill and spicy. Kebiasaannya untuk design banner untuk makanan ni, tulisan dia tak straightforward. Sebab Arial ni macam common kan. So kita pilih font yang agak nampak macam contohlah macam ni kan. Grill and spicy. Okay. So Y ni besar. Y. Okay, memang by default dia besar. Okay.
So kita boleh resize. Sama ada kita nak resize grill sahaja ataupun G saja. Contohlah saya boldkan G ni dan kita besarkan tulisan dia. So nampaklah macam apa orang kata fancy sikit kan. 90 contoh 90 dan kita Y ni pun automatic dia akan sama besar 90 juga. Untuk N ni kita buat 90 okey tak? Okey good. Okey. Untuk apa susunan ni dia lebih kepada kreativiti masing-masing lah. Dia tak fix. Dan kepentingan untuk kita buat banner ni supaya orang boleh baca, orang mudah baca dan orang mudah dapat apa yang kita nak sampaikan. So kalau boleh elakkan tulisan yang contohlah tulisan macam ni kan. Ni tulisan Arab ke tulisan biasa kan? Orang pun jadi confused. So elakkan lah font-font yang macam terlalu fancy, terlalu apa orang kata macam ni kan. Kalau macam ni kalau nak buat dia punya permulaan dia capital letter dan the rest bagi kecil je. Grid and spacing. Tapi ni pun nampak macam susah nak baca juga kan. So saya just pakai ni saja. Senang nak baca. Okay. Grid and spacing. Ctrl T dan kita resize besar sikit. Okay. Contoh lah. Okay. Kalau perasan grill ni kan colour putih kan tulisannya. Macam mana kita nak tukar colour dia? Kita dalam mode typing. Kita hold je semua. Dan kalau perasan atas ni ada pilihan colour kan. Contoh colour. Colour apa? Kuning. Kuning ni. Contoh lah. Ke colour putih? Colour putih. Okay. Grill and spicy. So apa lagi yang kita nak letak dalam ni? Okay. Ni mungkin terlalu ni. Okay. Kita nak type baru. Tapi menggunakan font yang sama. Kita ada kaedah, dua kaedah. Yang pertama kita pergi ke type tool. Kita just one click saja. Automatic dia akan keluar Epson tapi dia akan by default dia punya font dia akan kecil. Tapi kita nak follow yang teks pertama ni, kita just select layer teks ni, Ctrl J ataupun dia punya mode dia kat sini duplicate, tak ada copy duplicate. Okay, ni ada kan. Dekat bahagian image ni duplicate. Add banner copy. Okay, tak apa. Ctrl J, shortkey dia Ctrl J. Nampak? Grill and spicy copy. Tapi bila kita dalam move tool, kita bawa, kita drag, nampak? Dia dah buat copy lah, duplicate. Dan kita pergi type tool, kita ubah lah. Grill and spicy, apa? Chicken lah. Ctrl J, tak apa? Duplicate, duplicate. Okay. Duplicate layer. Okay. Hmm. 80. Try. Okay kan? Okay kot. So ni pun 80. Ni pun kita buat 80. Senang lah. So sekarang, ya ada nak tanya apa? Okay. So untuk teks ni pun kita select all text. Dan kita buat group baru. Dan kita namakan dia apa, title kot. Title. So untuk title ni kita boleh bawa ke bawah sikit lah. Contoh kalau pakai arrow key kan, kita macam lambat sikit nak ke atas ke bawah kan. Sama gak konsep dia macam yang kita nak resize gandaan 10 tadi.
hold button shift dan kita bawa ke bawah. Dia cepat sikit lah. Ctrl T, kita kecilkan sikit font ni. Okay. Just nice lah. Kalau perasan, kita select yang mana-mana layer sekalipun, sama ada gambar, background ataupun teks ni, ataupun kita select the whole folder, title. Dekat control atas ni, dia ada alignment features. Contoh kalau kita klik ni kan, nama dia apa ni? Align vertical center. Automatic dia akan center lah by actual artboard ni tinggi dia 720 kan. So dia tengah-tengah lah. Tapi kita nak bagi ngam-ngam dengan biru ni. So kita bawa ke atas sikit. Contohlah. Kemudian next, kita dah ada title, kita dah ada gambar, kita dah ada background. Kita nak adjust bagi nampak menarik lagi. Okay. Mungkin kita perlu letak nombor kontak. Okay, untuk nombor kontak kebiasaannya saya dah siap-siap download ikon. Setiap ikon untuk contoh media sosial, untuk kontak, untuk email dan sebagainya. Contoh select file dan place embed. Place embed ni macam kita nak tarik masuk gambar yang baru lah. Dan kita pilih picture contoh. Kontak WhatsApp. Okay. So kita select WhatsApp dan kita resize. Okay. Kemudian kita tambah teks baru dan kita select je kat sini. Dan letaklah nombor 0106259431. Dan kita right, move tool, kita alignkan. Okay, disebabkan teks ni tak berapa kontra dengan background kuning tu, so kita kena select semua teks ni dan kita tukar dia color. Mungkin kita boleh follow color ni, color biru ni. Dan font dia untuk kontak ni kita tak nak fancy-fancy, kita nak biasa-biasa je. So pilih Arial, ambil yang bold mungkin, okay, bold. Dan kita kecilkan sikit. Dalam 40 okay kot. Okay, 40. Okay, kalau perasan dekat karakter punya option ni, dia ada macam apa, gambar V dengan A ni. Ni tujuan dia untuk kita jarakkan kita punya perkataan tu lah. Antara perkataan tu kita jarakkan. Contohlah kita letak 40. Okay. So just nice lah, orang boleh baca kan. Just nice. Dan kita align kan. Nampak kalau dah enable feature smart guide tadi kan, awal-awal tadi dekat bahagian view, show, smart guide ni. Bila kita nak alignkan nombor ni dengan ikon WhatsApp tu, dia akan keluar macam apa guideline lah untuk lock. Senang. Betul lah. Okay. Control 0. Okay. Okay, setakat ni kita dah ada gambar. Kita dah ada tajuk gambar tu, tajuk banner. Kita dah ada background dan kita dah ada nombor kontak. Ada apa masalah tak setakat ni? Atau memang dah lost habis? Setakat sekarang boleh je follow. Boleh ya? Okay. Emat nama? Panggil saya Ayin. Ayi, okay. Dengar bunyi dia tu macam ada pengalaman pakai Photoshop sebelum ni. Tak ada lah, ni first time ni. Oh, first time lah? Okay. Sebab biasa dengar orang cakap pakai Photoshop ni lebih macam lebih nampak okey lah, better lah daripada app yang lain. Okay.
Okey. Ya. Amar. Macam mana nak masuk gambar? Gambar yang ni ya? Nak gambar. Dia nak insert kan. Oh, nak masukkan gambar baru dalam ni. Ah, Pergi ke file dan pilih place embedded. Ataupun open je new, open. Contohlah ni kaedah yang mudah. Cari je mana-mana gambar, contohlah gambar ayam ni kan. Tapi dia akan buka dekat another Photoshop punya new, kira macam new folder lah, new file baru. Dan macam ni kita nak drag gambar ni masuk ke kita punya project. Nampak kalau atas ni dia macam ada boleh switch kan. Switch dia punya display. Kita hold je mouse, hold mouse dan kita drag ke sebelah dan kita lepas kat sini. Kita zoom out sikit. Nampak dia akan muncul kat sini lah. Dan Ctrl T, kita resize lah. Kita resize. Itu kaedah dulu yang masa mula-mula dulu saya pakai Photoshop memang guna kaedah ni je. Tapi kaedah yang lagi cepat sebenarnya adalah file, place embedded. Automatic gambar tu akan terus masuk lah. So tak ada pening-pening kita nak buka new image, lepas tu nak drag ke sebelah. Macam tu lah. Dapat mah? Macam mana nak undo? Ctrl Z. Untuk undo, Ctrl Z. Ctrl Z. Ctrl Z. Untuk undo. Okay. Kalau contoh macam kita undo kan, macam ada kesilapan ke apa, tapi kita terlajak undo. Macam mana kita nak redo balik, shortkey dia Shift Ctrl Z. Contohlah Ctrl Z kan. Ni awal-awal tadi kita tak ada WhatsApp, tak ada nombor kan. Kalau Shift Ctrl Z tak jadi ke Ctrl Z. Alamak. Shift Ctrl Z. Alamak, tak jadi. Edit. Redo. Shift Ctrl Z. Shift Ctrl Z. Shift Ctrl Z. Sudah. Saya punya pun dah hilang. Dia sepatutnya kalau Shift Ctrl Z ni ibarat macam kita dah terlajak, kita dah terdelete WhatsApp tu. Bila kita Shift Ctrl Z, dia akan adakan balik. Kira macam forward balik lah. Daripada kesilapan yang kita dah terundo tadi. Ni tak jadi mungkin sebab boleh cuba pergi dekat arrow belah kanan atas tu. Arrow belah kanan atas. Yang sebelah dia, belah kiri, sebelah kata adjustment tu. Oh ni. Ni ya. Yang tu rasanya dia boleh pergi history. Betul-betul. Satu kaedah. Siapa tadi beritahu? Siapa nama tadi? Tak perasan. Faris. Okey. Okey, macam yang Faris bagi tahu sama gak history. Kalau button history ni tak muncul, pergi ke window, boleh enable dekat ni history ni. Dan history ni kita boleh construct balik lah apa yang kita dah terlajak tadi. So lebih mudah lah berbanding dengan Shift Ctrl Z tadi. Okey. Tapi nampak macam gambar kita macam ada something yang kurang kan. Mungkin dari segi dia punya dia punya background ni. So kita pergi ke layer background. Double klik dekat ruang kosong ni. Kalau perasan kan, double klik. Dia akan muncul layer style. Nampak tak layer style? Nampak? Ke tak nampak? Nampak. Okey, nampak Okey, kat bahagian layer style ni kita pilih gradient overlay. Contohlah. So, bila kita select gradient overlay ni,
pilih color, select kat sini. Dia ada pelbagai color yang by default dia dah sediakan. Sebenarnya kita boleh customize color ni. Contohlah saya ambil color pink. Color pink macam pelik ni. Color orange kot. Ayam ni biasa color orange kan. Okay. Kita pilih je mana-mana color yang dia bagi. Tapi tampak macam tak kena pula. Okay. Tak apa. Green. Green. Red. Okay, contohlah macam ni kan. Bila kita dah pilih bawah tu, dah pilih apa by default color yang dia sediakan, kita boleh double click kat sini. Kita boleh ubah ikut keperluan lah, ataupun ikut kreativiti kita. Tu macam tadi kita buat dark blue kan. So double click kat sini, kita buat dark blue juga. Tapi yang nampak macam ala-ala. Okay, macam ni sikit. Okay. Okay. So nampak macam kelainan sikit je. Saya tunjuk contoh satu lagi. Kita dah mungkin ada lagi masa setengah jam. Contohlah ni kan. Ni yang saya buat tadi sebelum training kelas malam ni kan. Kalau kita perasan, okay, kita cuba kaji one by one lah daripada design ni. First, dia buat background dark blue, satu color saja. Lepas tu macam yang saya kata tadi, bila kita double click dekat layer ni, dia akan keluar ni kan, layer style ni. Kita enable gradient overlay dan kita tukar color dia dark blue dengan agak light blue sikit. So dia akan jadi macam ni lah. So bila kita dah settle bahagian dia punya apa background ni, kita tambah dia punya kuning bawah ni kan. Tapi macam mana dia dapat shape ombak ni kan, instead of kita punya plain saja kan. So untuk shape ombak ni, nampak? Saya tak tahu apa yang kamu nampak. Sekarang nampak apa? Fresh, spicy, delicious. Oh, tak nampak Google lah. Google tak nampak Tak nampak. Okay, tak apa. Your entire screen. Okay. Share. Okay, nampak kan? Sekejap Okay, nampak? Nampak. Okay. Macam yang saya kata tadi kan, macam mana kita nak buat shape ombak ni. Kita pergi ke Google dan kita type je wave. Contohlah. Wave PNG. Dia senang PNG ni sebab background dia dah tak ada. Jadi kita boleh ambil saja. Contohlah. Okay, contoh ni lah kan. Contohlah. Kita just copy image dan kita Ctrl V. Ctrl V ni untuk paste lah. Contoh gambar ni kan. Ctrl V. Okay. Kita just nak edit dulu gambar apa, footer bawah ni. Yang kuning saja. So yang lain-lain tu kita hide kan dulu supaya senang nak buat kerja. Okay. Sekarang kita nak buang background ni. Dekat eraser, right click eraser ni kan. Eraser, right click. Pilih magic eraser tool. Dan tolerance by default akan 50 lah. So bila kita klik dekat color hitam, automatik dia akan tinggal color biru saja. So ni lebih cepat lah untuk buang background. Dan kita nak ambil satu saja ombak biru ni. So kita pergi ke eraser semula, eraser biasa. Hardness ni kita 100% kan dan kita padam je. Kita padam. Sebab kita nak satu je ombak tu. Alamak. Ctrl Z.
Select, nampak? Dia darjah 1 kan. So, kita pergi ke, kita align, kita bawa layer dia ke atas. Kita namakan dia wave. Kita alignkan dia macam ala-ala sini kot. Okay, sinilah. Instead of kita Ctrl T dan kita panjangkan dia, kita juga boleh Ctrl J untuk duplicate dan kita, dia nampak macam cacat sikit. Okay. Kita zoom sikit. Okay, macam ni lah, lebih kurang ni. Dia sebenarnya tak perfect. Dia boleh berulang-ulang kali lah. Contohlah kita Ctrl J lagi. Okay. So, bila dah macam ni, kita select wave copy 2 copy dengan wave ni. Kita gabungkan dia Ctrl E ataupun immerse. Kita immersekan dia jadi satu layer sahaja. Ctrl E. Okay. Ctrl T kita, Ctrl T. Kita besarkan dia supaya dia lebih sikit. Okay, Ctrl T. Sekarang apa yang kita nak buat, kita nak gabungkan ombak biru ni dengan kotak kuning ni. Apa yang kita buat, kita select dua-dua layer ni. Wave copy 2 dengan second background ni. Konsep dia sama juga. Ctrl E. Untuk image kan, Ctrl E. Okay. Sekarang kita just nak shape ombak ni saja, yang bahagian atas lah. Yang bahagian bawah kemudian ombak ni. Tapi yang luar ni, kuning luar ni kita tak nak. So apa kita buat? Kita pergi ke eraser tadi. Right click dan kita pilih magic eraser tool. Dan make sure contiguous. Contiguous ni enable. Kalau kita tak enable, contoh kita disable kan. Mana-mana color kuning yang kita tekan, automatic color kuning yang lain pun akan hilang sekali. Kita tak nak macam tu lah. Kita nak one by one kan. So enable contiguous ni. Kita select lah satu-satu. Dia agak renyah sikit lah benda ni sebab kita customize sendiri kita punya shape ni instead of kita ambil dekat Google PNG saja kan. So macam tu lah. Sekarang kita dah buang kuning. Tapi yang dalam ni kita nak tambah pula kuning. Macam mana? Pergi ke Pen Bucket Tool. Shortcut dia huruf G. Right click. Pen Bucket Tool. Sebelum tu kita pergi eyedropper. Ni atasnya eyedropper. Ataupun shortcut dia I. Untuk kita select dulu color kuning ni kan. Okay. Kemudian kita pergi Pen Bucket Tool tadi. Kita isikan ruang kosong ni dengan color kuning. Nampak? Macam okay, contiguous kan, kita tak enable kan. Okay. Bila kita enable, nampak dia macam renyah sikit lah. Nak kena colourkan satu-satu ni kan. Okay. Untuk colour biru ni pun sama juga. Kita just klik je colour biru ni. Nampak dia still ada kesan kan. So kalau ada kesan ni, kita naikkan sikit tolerance dia. Mungkin dalam, bukan sikit ke, banyak ke, 100 kan. So bila kita select, nampak dia still ada. Apa yang kita perlu buat, instead of kita pakai bucket tool, pen bucket tool, sebab sekarang kita dah dalam mode color kuning, kita select brush. Ni brush tool ni, kita besarkan sikit brush dan kita colorkan lah. Dia agak untuk design banner ni dia agak complicated bila pakai Photoshop sebab dia kurang kurang fleksibel lah berbanding kita pakai Illustrator. Still boleh tapi kurang fleksibel. Okay, sekarang dah jadi ombak ni. Setakat ni siapa yang tak dapat ombak macam ni? Kemudian kita enable balik.
untuk shape ni lah, contoh macam ni kan. Kita just buat round shape. Color kuning. Kemudian kita tambah teks. Sekejap kan. Tambah teks kat luar. Discount 50%. Contohlah. So discount ni kita kecilkan sikit supaya dia macam menghampiri kepada 50% tu. Dan kita colourkan dia hitam lah. Sebab kita nak letak dalam box apa round colour kuning. So macam ni kan. Ctrl T untuk kita besarkan. Okay. Sekarang bulat ni dengan discount tu kita sekalikan. New folder. Discount lah. Dan kita bawa ke atas ni. Okay, contohlah. Macam ni kan. Saya gambar ni. Okay. So untuk yang contoh macam pangkah ni boleh pergi ke rectangle tool, right click. Kita just ambil je rectangle tool ni, kita just buat je contoh color kuning kan. Kemudian kita Ctrl J dan kita Ctrl T untuk kita boleh sama ada kita nak resize ataupun kita boleh rotate. Nampak kalau rotate dia keluar macam ikon untuk rotate tu kan. Boleh rotate. Contohlah macam ni kan. So kita select dua-dua layer ni, Ctrl E untuk immerse dan Ctrl T semula untuk rotate balik. Dia nampak dia bila 100% customize ni atas kita lah, kita nak gayakan dia macam mana kan. Ctrl T kita kecilkan sikit. Okay, contohlah macam ni kan. Nampaklah Ctrl J untuk duplicate dan kita lama silap. Ctrl J. Saya tak boleh. Untuk duplicate tadi, kaedah kedua lebih cepat lah. Hold button alternate sampai keluar nampak. Dia macam ada dua anak panah kan. Bila kita tarik mouse, automatic dia akan duplicate. Nampak lah. Terpulang kat kita nak buat banyak mana kan. Ctrl Z. Berbanding pakai Ctrl J tadi macam lambat kan. So, hold button alternate sampai keluar. Contoh macam ni kan. Okay. Hold button alternate lagi. Contoh lah, kita nak buat dia color biru kan. Dan kita bawa ke sini. So, nampaklah macam ala-ala. Tak tahu ni ala-ala apa. Okay. Okay. Setakat ni okey tak? Sebab saya pun tak tahu. Semua senyap lah. Okay, tadi kawan kita ada tanya kan. Gambar sama ada nak pakai JPEG ataupun PNG. Kalau pergi ke Google. Contohlah kita nak cari gambar. Kita nak buat iklan air lah contoh. Beverage. Kebiasaannya dia akan bagi option lah. PNG, icon, label. Kita try ambil PNG. Nampak? Automatic gambar-gambar ni semua dah tak ada background sebenarnya. Contoh kita ambil gambar ni kan. Nampak? Dia kalau gambar yang macam tile belakang ni, bermaksud dia adalah PNG format lah.
Dia tak ada background. So kita boleh download lah. Contohnya nampak banyak kan. Mana dari gambar tadi lah. Contoh okey ni kan, download. Ni kalau nak cepat lah, kalau kita malas nak apa magic eraser tadi, lepas tu nak crop apa semua kan. Kita nak segera gambar tu. Kita place embedded. Kita cari gambar tadi, download. Okay ni kan, double click. Automatic nampak, bila gambar tu masuk memang dia tak ada background. Sebab dia adalah format PNG. So, kalau selepas ni nak buat design, contohlah design air ke, terpulang lah design air, makanan ataupun design apa, program yang memerlukan face apa, orang kan, ada gambar orang. Just cari je gambar dia yang format PNG. Memang tak ada background terus lah. Ataupun kalau ada background, kita just pergi ke magic eraser ni, kita buang lah dia punya background. Kalau background dia putih lah, ataupun background dia kontra dengan barang yang kita nak. Contoh layer ni kan, layer minuman ni dia atas daripada teks. Kalau kita cari balik, nampak dia dah macam serabut sikit kan. Kita cari balik title tadi kan. Okay, title ni kita bawa ke bawah title kan. Okay. Automatic title tu berada di hadapan lah. Okay. Ctrl T, kita kecilkan sikit. Dia macam free air lah contoh kan. Bagi nampak boom sikit. So kalau perasan nampak air oren ni dengan background kuning ni macam menyebabkan dia tak berapa timbul. So kita double click mana-mana layer kat dalam list ni, kalau kita double click kat ruang kosong ni, automatic dia akan keluar layer style ni. Tadi kita pilih gradient overlay kan. Sekarang kita boleh try pilih contoh drop shadow. Fungsi drop shadow ni nampak dia macam ada ala-ala shadow kan. Memang berbayang, kira macam lampu tu dia tembak ke hadapan, tembak gambar tu dan dia muncul bayang kat belakang. So untuk drop shadow ni kita boleh control dia punya ketebalan bayang tu macam mana. Okay 50, okay kot 50. Untuk distance sama ada jarak lah antara bayang tu dengan gambar tu, ataupun angle dia kita boleh adjust. Angle mungkin saya ambil 90. Okay. Boleh lah try main kat sini kan. Dia banyak option ni. Itulah. Okay. Just nice lah. Sebenarnya sesuai kat sini. Control. Oh, okay. Okay, insyaAllah rasanya sampai sini saja kita punya tutorial. Setakat ni ada masalah tak? Mungkin terlaju ke atau ada benda yang terlepas ke? Abang boleh ajar cara nak buang background tak? Contohkan kita pakai JPEG, kita nak buang background orang. Background orang lah. Ah, Okay, jap. Kita cari gambar orang jap. Cari gambar siapa? Contoh. Siapa lah? Contohlah Mujidin. Gambar PM kita kan. Kok ada yang dapat job untuk buat design ni kan. Okay, macam yang saya kata tadi. Contoh gambar PM kita ni. Nampak? Dia punya gambar yang kita nak ni. Dengan gambar background dia. Boleh katakan kontra kan. Contoh kita copy image. Delete. Kaedah pertama untuk kaedah cepat untuk buang gambar orang kan. Kita pakai magic eraser tadi. Dekat bahagian eraser tu, magic eraser tool. Dan kita set dia jangan contiguous.
Tolerance dia kita kurangkan sikit. Sebab kalau perasan nampak background ni dengan dia punya color tu seakan-akan nak sama kan. So kalau kita letak 50 atau lagi tinggi, takut dia akan buang sekali dengan dia punya color ni lah. So kita kurangkan sikit, mungkin 20. Dan kita klik je dekat bahagian putih tu. Automatik dia akan buang terus. Dapat tak siapa yang bertanya tadi? Siapa nama? Haris eh? Nampak. Okay, nampak eh. So kita nak tahu background yang kita buang tu smooth ataupun tak. Kita try tambah layer, contoh layer biru lah. Kita buat je. So kita bawa ke bawah layer biru ni. Nampak? Boleh lah, boleh smooth lah. Kalau design yang kita buat tu background dia kelabu, cerah ataupun putih je. So tak berapa nampak sangat lah yang line-line putih ni. Ataupun kaedah satu lagi. Contoh gambar lagi. Contohlah gambar macam ni kan. Kamu semua boleh try website ni. Yang ni lebih cepat lah. Background remover. Background remover ni konsep dia macam dalam Photoshop juga. Upload je image. Dia akan tolong kita buangkan background tu. Lagi cepat lah. Cuma kekurangan dia kita just boleh download untuk resolution yang agak rendah lah. Instead of HD, sebab features yang HD ni yang berbayar punya lah. Tapi still not bad lah. Contohnya kita bawa masuk gambar tadi kan, download. Ni kan. Okay. Sebab dia still okay lah. Untuk social media okay. Lebih smooth lah daripada gambar yang kita buat tadi kan. Nampak? Memang tak nampak langsung putih-putih tu. Tapi kalau untuk printing, nak tak nak kita kena minta dengan pihak penganjur ataupun siapa-siapa yang bertanggungjawab handle program tu gambar yang betul-betul high resolution punya. Supaya tak jadi masalah bila print ni memang akan nampak detail-detail yang kita remove tu tak smooth lah. So dia kaedah dia tadi first pakai yang magic eraser tu. Yang kedua kita pakai website ni lah. Background nama saya share dekat chat. Boleh try lah. Tak ada mana-mana gambar pun. Contohlah gambar ayam ni kan. Copy image. Jadi tak? Nampak? Dia still okay lah. Still okay lah. Dia macam dia punya dia punya AI system dia agak canggih, agak power agak untuk buang background tu. Resolution yang kita download tu kan, dia lain kan. Yang bawah tu lain, yang atas tu lain. Maksudnya dia bergantung pada gambar yang kita masukkan tu juga. Ya betul. Tapi kita still tak boleh nak download yang kira macam kalau contohlah kita cari gambar yang betul-betul HD kan. Macam mana lah? Muhyiddin. Kita cari gambar dia yang betul-betul HD. Kita set contoh HD. Tapi bila kita download tu, kita unable to download the high resolution punya. Sebab dia punya features tu lah, features yang berbayar tu. Contoh kita save kan. Gambar ni, size dia 1200, 1210 kan. Tapi bila kita open, nampak? Daripada 1000 lebih punya size, dia jadi 490 lebih 500 je.
instead of ni original size dia. Kira dia macam dia apa? Losses lah. Dia ada losses kat situ. Dapat tak? Okey. Yang tu. Tapi setakat kalau untuk apa social media punya blast, gambar walaupun apa dia ada losses, still okay lah. Tapi kalau untuk printing tak nak kena cari gambar yang high resolution juga. Dan tak recommended lah kalau yang untuk printing pakai method apa remove background ni. Lebih okay kalau pakai yang Photoshop punya Magic Eraser ni. Contoh lah, ni contoh je lah. Terus nampak sedap. Nampak sedap. Dia sebenarnya apa yang fokus utama bila kita buat banner design ni ada yang pertama adalah gambar. Cantik macam mana pun design kita, tapi kalau gambar dia macam mana kata, gambar dia bukannya macam gambar HD ataupun gambar yang natural, so orang macam tak berapa tertarik. Kalau perasan kan iklan-iklan makanan apa macam McD, KFC semua kan, kalau tengok gambar dia macam wow kan, tapi hakikat bila kita beli tak ada pun macam tu. So dia attraction dekat gambar. Saya contohnya foods. Ni free pick. Kalau kamu semua nak try cari apa idea ataupun nak guna template sedia ada, boleh pergi ke free pick ni, filter je. Contoh PSD. PSD ni format dia maksud dia kita boleh edit, kita boleh tukar gambar dengan tag saja. Tapi lain-lain design tu kita boleh follow sama. Tapi disebabkan tak subscribe untuk premium, kita je filter untuk free je lah. Ni contoh je lah. Okay. Nampak tak? Tapi kebanyakan design dia kotak lah. So atas kreativiti kita macam mana kita nak bagi dia jadi satu design banner. So terpulang kat kita sebab walaupun nama dia template, tak mudah lah untuk dipakai. Contoh kalau macam ni kan. Tapi ni adalah premium. Saya subscribe premium punya. Contohnya saya download. Dia kata ini template in PSD format. Okay. Boleh format kan. Saya tak boleh download. Ayuh. Contoh saya tunjuk. Mak besarnya file. Mak 133. Okay, tak apa. So untuk FreePic ni adalah salah satu website yang is a must website lah kalau bagi designer. But dia terlalu banyak idea yang kita boleh follow ataupun kita boleh try nak guna kan. Kita just filter je. Contoh PSD free. Contoh PSD free. So dia akan keluar. Tak keluar-keluar. File besar sangat. Okay. Betul. Semua benda-benda dalam ni sebab tadi kita dah set kepada Photoshop, format Photoshop dan free. So kita boleh download dan kita boleh customize ikut kita. Terpulang. Dia ada banyak ada business card, ada banner, ni contoh banner. Ni banner, ni business card, logo, mockup dia lebih kepada mockup. Jadi macam ni banner kan. Free. Nampak banyak banner. Nampak banner. Banner. Ni semua design banner. Ni contoh yang saya tunjuk tadi kan. Ni. Nampak. Ni premium kan. Premium kena download lah. Contoh saya tunjuk. Tu nampak. Dia dah siap dia punya shape dia. Kita je tinggal masuk gambar kat sini je. Kita double click.
Contoh kita masuk gambar gambar apa lah? Contoh lah, contoh. Ni contoh dia. Kat sini. Clipping mask tadi. Kita pangkar dan kita yes. So, ini. So, nampak? Senang lah. Teks ni, kebiasaannya dia pakai default tag lah. Maksudnya tag yang normal. Tak ada fancy-fancy. Tapi kalau contoh macam ni kan, furniture ni. Bila kita select, dia akan keluar macam ni. Nampak? This font are missing in the text saja. Tapi dia beritahu nama font tu apa. Poppin Bold kan. So, kebiasaannya saya akan pergi ke dafont.com. Kita try cari Poppin, ada tak? Poppin. Tak ada kan? So, kalau tak ada, kita just replace je. Kita pakai font biasa pun tak ada masalah. Arial. Yang paling common adalah Arial lah. Furniture, kita buat black. Okay, nampak. Memang sangat mudah lah. Kalau ada template tu, nampak. Kalau perasan dia punya design, nampak. Dia je buat shape macam tu, lepas tu dia duplicate je. Dia tukar color. Yang putih ni by default. Lepas tu shape ni. Macam tu je susunan dia. So kalau nak try buat daripada awal, macam yang kita belajar tadi awal-awal yang ni kan. Masukkan background, lepas tu teks, lepas tu gambar. Ataupun nak berlatih menggunakan template. Saya memula dulu Photoshop ni banyak guna template je lah, sebab senang kan. Template. Pergi ke freepik.com. Banyak lah template kat sini. Boleh try kan. Saya copy. Boleh try. So insyaAllah saya buka kepada persoalan. Kita tinggal 5 minit sahaja lagi. Ada sebarang pertanyaan, boleh kemukakan lah. InsyaAllah. Okay, pertanyaan. Tak ada, saya jawab semua. Saya tengah khusyuk buat. Biasa kelas malam-malam ni lagi-lagi Photoshop. Memang jam sikit. Macam mana nak buat gambar ukuran pasport sendiri? Okey. Apa yang saya buat, mula-mula saya akan check dulu. Gambar Photoshop tu size dia, gambar apa? Pasport tu size dia apa? Ikut standard Malaysia lah. Pasport size foto Malaysia. 50 kali 35 mm. So kita contoh close semua ni. Okey. Kita pergi ke file new. Kita sebab gambar kita nak print kan. Kita set print. Dekat bahagian unit ni kita tukar kepada mm. Tadi kita tengok apa? 50 kali 35 50 35. Resolution ni kita just biarkan je 300. Sebab kita set orientation dia menegak dan kita just create saja. So ni gambar pasport, size pasport. Kita tarik masuk. Contoh lah, saya buat contoh saja. Gambar ustaz ni kan. First kita tarik je masuk. Ctrl T untuk kita resize. Kita zoom sikit. Ctrl T. Kalau perasan gambar ustaz ni masih ada background. Ada background putih lah. Kalau kita nampak. Ada background putih. So kita pakai kaedah tadi. Magic
apa Magic Eraser tu. Contiguous. Mungkin kita boleh naik 30 kot. Ke 30 kita just klik saja. Okay, dah buang kan. So, biasa pasport ni just bahagian badan saja kan, separuh badan. Lebih kurang lah. Okay, dah macam ni kan. Lepas tu kita jangan masukkan je pasport colour biru kan. Tapi kita jangan masukkan je dulu biru, tak kisah biru apa. Kita bawa layer ni ke bawah. Biasa pasport tu macam biru laut sikit kan. Macam ni kot. Ke terang sangat. Lebih kurang lah. Okay. So dah. Bila dah siap, kita export. Quick export as PNG. Ataupun save as. Bila dekat save as ni, kita pilih save as type apa. Kalau PSD ni adalah format Photoshop, maksudnya kita boleh edit kemudian lah gambar tu. Tapi kalau kita dah siap crop apa semua yang kita nak print, kita boleh sama ada kita save as PNG ataupun JPEG. Kalau untuk gambar tak ada masalah, tapi biasa kalau untuk poster dia akan ambil PNG sebab JPEG ni dia ada losses dari segi kualiti dia. Kita jangan ambil JPEG je contoh. Dan file apa semua kita maksimum je, tak ada masalah. Okay, bila dah siap, kita padam semua ni. Biasa sebelum saya pernah buat last week. Kita buka je new file, print, dan kita pilih A4. Cari A4 kan, A4. Sebab kita nak print biasa A4 kan. Dan kita masukkan gambar tadi, place embedded. Kita cari mana gambar ni. Okey, ni kan. Okey, ini adalah size yang kita nak. Adalah passport size. Mengikut standard Malaysia. So, kita tak perlu resize ke apa. Kita yes ya. Contohlah, kita susun je kat penjuru atas. Tapi takkanlah kita nak print semata-mata gambar kecil ni satu A4 kan. Why not kita hold button alternate dan kita tarik mouse, kita duplicate gambar kita banyak-banyak. Contohlah ada bagi, sekejap. Delete ya. Okay. Duplicate banyak. Tak rugi lah, supaya tak rugi lah, nampak. Dia memang ngam-ngam je. Satu A4 lebar ni boleh dapat 6 gambar. Tapi kalau ke bawah takkan nak duplicate satu-satu kan, macam ni kan. Lambat lah. So apa yang saya buat, kita dah ada 6 gambar atas ni, kita select all, hold button shift, select all, control E untuk immerse. Jadikan satu layer saja. Dan sekali lagi kita hold button alternate untuk kita duplicate. Nampak? Kita duplicate saja. Oh, dah lebih masa seminit. Okay, tapi kalau perasan gambar ni dia macam terlebih kan. So kita je boleh dapat sampai sini saja. So bagi saya kalau ni pun satu A4 dah agak banyak sebab kalau print kedai untuk glossy paper apa gambar punya kualiti kita dapat banyak ni dalam RM3.50 je. Berbanding kalau kita pergi print gambar kedai yang tolong printkan edit apa semua dalam RM12 lah, termasuklah fotografi apa semua kan. Sofia menjawab tak macam mana nak buat gambar ukuran pasport sendiri? Cara dia macam tadi, kita pergi ke Google, kita type dulu saiz pasport yang kita nak. Okey. Alhamdulillah. Tapi kan kalau macam ni, macam mana kita nak potong kan? Kita tak tahu alignment dia macam mana kan? Sekejap. Mana dah terlajak ni. So daripada awal-awal tadi sepatutnya kita letak satu border ataupun frame supaya senang kita nak potong. Kita double click Mungkin ni last kita double click. Kita tambah stroke.
Sebab frame ni kotak kan. Bila kita tambah stroke, automatic dia ada lempak line hitam tu. So stroke tu kita kurangkan sikit satu. Okay. Just asal nampak kan. So bila kita duplicate, automatic nanti kita nampak line hitam ni untuk kita gunakan sebagai guide untuk kita gunting lah. Okay, menjawab. Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Jadi kalau tak ada sebarang pertanyaan, untuk kalau ada apa-apa masalah boleh ajukan dekat grup. Grup WhatsApp tu kita tak akan bubar lah. Kalau ada sebarang pertanyaan ke persoalan permasalahan boleh jawab dalam tu. InsyaAllah setakat ni saja kelas kita pada malam ni. Kalau ada next kelas mungkin kita discuss lain lah. Boleh ya? Kalau tak ada apa, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir malam ni. Jangan lupa study lah. Dia kalau kelas ni kalau tak study, dia jadi lupa lah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Okay, sama-sama. Okay, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Tidur, Mak. Tidur. Dia bayar dia macam budak ni senyap. Tak tahu dia macam ni. Tak tahu dia pun follow ke tak. Tahu lah. Mana follow eh. Anik. Oh, dia penganjur dia pula tadi. Tu pasal. Semua budak RPI eh? Dia budak RPI. Tak tahu ada budak luar tak. Dat- Campur. Datang dia mana? Tapi budak UiTM lah. Budak ATM lah. Mana buat kan. Anda tak ingat sebenarnya. Metek-metek dia. Korang buat apa je sekarang dekat sana? Kelas kan? Betul, kelas. Tak tahu. Nampak je. Rumah sewa. Tak ada banyak lagi. Saya rumah sewa sekarang tak ada masalah kan? Stabil kan? Macam mana? Stabil macam mana? Maksudnya tak ada isu yang apa bayaran itu tak ada isu dah kan? Ada kat lah. Tak settle lagi. Kau dah settle rasanya? Hutang dengan bendahari kan? Hutang yang hari. Tu siapa? Zizi lah? Zizi. Oh Zizi, study Photoshop. Dia tak dengar pakai earphone. Oh ya. Oh Zizi. Study Photoshop. Study Photoshop. Kapan meninggal hari tunggu. Ada. Nak buat tak pun nak tahu diorang buat ke tak. Suruh diorang post apa yang diorang buat tadi. Anik lah patut push. Alah yang kelas hari tu pun dia suruh hantar assignment tak buat. Sedek tu. Gigi lagi lah, dah dapat duit lari terus. Ada Gigi. Dia tak buka ya. Tak buka earphone. Okay, tak apa. Boleh kan minta. Sekejap, Ana try post apa yang Ana buat. Emang lama gila lah tinggal. Mana ni? Buat apa tak? Apa nama grup tu? Ni. Apply Aisina tak? Ah? Aisina. Tak bersinar. Mana boleh dia tak kerja lagi. Udin. Udin hari tu kerja dapat KWSP. Tak ada kot. Yang jadi guide. Asal ada? Ada. Tahu tak? Lagi masuk. Tapi Udin tu bayar dapat duit berapa banyak. Memang. Beli kerusi. Kerusi gaming tak tahan tu. Kau main gaming pun. Tak Hmm. jadi beri duit Ambil ikon. Ni macam ambil ikon daripada WhatsApp ni. Mana? Api. Tak ada. Search Google. Oh, Google. Okay lah. Saya Google. Google. Aduh ni. Udin tak tahu lagi mana Udin.
Udin dia kata dia apa cat pasti ke apa? Oh, cat pasti tu. Hmm. Air ni dah okey. Nombor phone pun okey. Cuma nombor phone tu jarakkan lah antara apa 014 567. Maksudnya tiga nombor jarak kan. Ada slash lah. Tak nak ada slash pun tak apa, asalkan orang mudah baca. Oh, Lepas tu WhatsApp. WhatsApp tu alignkan dengan kotak kuning bawah tu supaya dia atas bawah dia tu macam sekata lah. oh. Entah WhatsApp. Lama tinggal. Serius. Lah, belajar sen 3. Lepas tu tak praktik-praktik. Oh ya. Jam lah. Oh tak pernah join kelas ni lagi lah. Nah, join kelas yang Dayah ni. Oh Hidayah buat. Masa sen yang Dayah. Tengok yang tu okey lah. Macam face to face. Memang sebab korang Kalau Photoshop yang belajar just masuk syllabus je kan. masuk syllabus kan. Tu elektrik je. Yang lain mana belajar. Ya memang lagi making pun ada. Tu macam diorang ni kalau macam diorang tak minat. Tak boleh lah. Dia tak boleh benda ni apa design ni memang kalau tak minat memang tak boleh. Pergilah kelas macam mana pun. Tadi macam banyak senyap yang tanya tu. Mungkin yang tu lah kot yang okey. Dia selalu yang tanya tu yang okey. Kalau yang tak tanya tu dia dah lost lah. Lagi malam-malam macam ni. Memang kan. Tak apa lah. Kita try lah. Ni nak bagi apa ni? Tunjuk awal je. Kita nak guide diorang. Kalau memang diorang tak lego, tak apa lah. Yang boleh go, kita go je lagi. Asah lagi. Dia satu lagi sebab yang nak nampak kalau untuk buat banner ni lebih sesuai pakai Illustrator daripada Photoshop. Sebab Photoshop dia macam tu, kalau perasan tadi nampak tak macam banyak apa? Macam banyak sangat instruction dia. Banyak prosedur kan. Banyak step dia. Sebab dia tak berapa fleksibel. Udin. Ya, anak tak tiga pakai Illustrator. Tak. Memang Ana pun Illustrator baru tahun lepas pakai. Dia budak ni kena berdasarkan Photoshop tu. Tu boleh pakai Illustrator terus. Bagi Ana Illustrator lebih mudah. Kalau dia belajar lah, macam sebelum ni kelas kan. Kan Ana ambil exam kan. Illustrator dengan Photoshop. Illustrator lebih senang. Kalau untuk buat design tu lah. Sebab Photoshop ni dia lebih kepada manipulation gambar. Contoh kalau macam kita apa takat gambar phone tu, kita nak ubah dia punya apa filter kan. Filter tu pakai Photoshop lah. Photoshop lah sesuai kan. Illustrator tak ada. Contoh macam entah send gambar ni kan. Send gambar ni pakai Illustrator lagi senang. Illustrator? Lebih mudah dari segi apa? Nak susun dia. Nak bagi nampak cantik apa semua tu lah. Lebih cepat. Cuma dia ada features. Ya, dia ada kekurangan dengan kelebihan dia. Ada yang Photoshop ada, dia tak ada. Ada yang dia ada, Photoshop tak ada. Tu lah. Ana pun dah lama. Dia masuk sukarela ke apa ni? Tu just ajak siapa yang nak masuk. So belajar. Diorang ni just nak bagi diorang nampak lah Photoshop apa. Oh ya. Tadi agak laju lah bagi Ana. Macam mana agak laju lah. Ya. Tu Ana tanya. Laju tak? Senyap lah. Kalau dia macam kelas lah. Kelas lecturer tanya mana jawab. Itu lebih kurang. Sebab diorang just nak tahu lah macam mana Photoshop ni. Lebih tak kena bayar. Kalau bayar aku rasa tak join lah. Tengok ramai yang tadi berapa orang dapat snap lah berapa orang tadi. Ana masuk 20 lebih. 20 lebih. Tu lah. So tadi last kali keluar 10. Tu lah.
Sebab tu lah Tengok pelanggan orang tak kan. sebab kenapa sekarang yang kursus-kursus pendek kan, yang HRDL semua tu, sekarang diorang tak prefer kelas online. Pihak penganjur lah, dia tak prefer kelas online. Dia masalah dia macam ni lah. Antara masalah dia. Orang tak tanya, tak ada respon. Orang tak tanya, satu tak ada respon. Lepas tu satu lagi, kita pun tak tahu dia on off lah. Dia buat banyak kerja dia sebalik tabir tu. Kena buka kamera kat awet. Dia leceh lah. Dia lebih prefer kalau datang kelas berhadapan. Tapi nak buat macam ni. Yang tu lah. Dah jadi macam ni. Mudah macam mana dulu starting pakai Photoshop, pakai template je banyak. Nak senang pakai template je. Macam patutnya diorang boleh cakap lah kat Udin ni kan. Macam lebih bersasar kot lepas ni. Macam budak RPI saja yang budak ME. Budak ni just mungkin nak bagi kenal. Ya, sejam setengah apa yang kau boleh belajar? Aku belajar dulu berapa tahun Photoshop. Kau belajar sejam setengah. Memang tak. Lepas ni ajar cara pakai template je senang. Kalau online ni better template lah. Just nak see diorang. Ajar cara pakai template. Itu pun kalau tahu lah. Kadang template pakai, kita tengok contoh macam font. Font tak ada. Nak download mana. Itu satu hal juga. Ya. Okay. Buat postmortem. Kita buat postmortem malam ni. Lama dah tak postmortem. Itu aja sih. Apa cerita Penang? Macam tu lah. Dengar Muslim Syamil dah balik sana kan? Muslim tak. Muslim dia balik Kedah. Yelah, dia kan kerja kat Kelang sebelum ni. Tapi kat Kedah. Jauh gak lah. Mana Lostar? Kulim kot. Tak jauh. Alah Kulim tak ada jauh sangat. Jauh gak lah. Hah? Nak lepak-lepak tu jauh gak lah. Tak adalah, maksud dia dengan keluarga tak jauh lah. Tak jauh lah. Dengan keluarga je lah, dengan kawan jauh. Compare dengan Kelang jauh gak lah. Yeah. Syamil lagi tak menentu. Syamil tak tahu dia kerja macam ni. Dia dah tukar kerja lah. Dia tak kerja kat Bangi tu dah. Dia kerja kat ni lah. Tak tahu lah. Dia kata kerja kat Penang. Lepas tu nak sambung master kat Shah Alam. Dia kata pening pula budak dia. Dia dah baru tukar USM. Tu lah. Sebab tu apa kat USM tu dia by research. By research ni memang payah lah. Compare dengan by course. Course senang lagi. Course ni macam datang kelas balik gitu lah. Mustafa tak tahu macam mana. Tak gerak lagi master dia. Ya. Tahu? Tengok kata setiap hari bangun awal. Dulu tahu lah sekarang kat ni. Macam mana progress dia. Kedai ke laut. Master tu. Kedai ke laut je. Entah. Dah lama senyap. Dia duduk seorang kan. Tu payah. Oh ya, dia dah pindah Dia duduk kat Batu Kawan. Oh, memang tak tahu cerita lah Batu Kawan. Ya. Akmal lah yang tahu cerita dia. Akmal duduk dengan dia ke? Tak, dia kerja sekali. Ya, kerja sekali tapi kira Akmal berulang dari sini ya. Dia ulang dari sini rumah tu benar. Dia ulang alik Jauh juga. Apa? Orang malam hilang tu. Tapi nampak gak apa selalu dia update. Update tu update. Tapi dia berapa kali dia update. Fizikal tak nampak. Macam dia kuliah apa semua. Berapa kali je. Oh dah grade ni payah nak pergi kuliah grade tiap-tiap minggu. Cabaran. Kuliah sekarang online je. Memang online tapi Penang boleh lagi. Oh ya. Selangor tak boleh. Kalau Penang kena boleh lagi. Sebenarnya Selangor pun boleh je. Tapi tu lah. Orang tak nak pergi memang tak pergi je. Tapi dah 2000 lah ni. Tak tahu Selangor. Tunggu lah hari Senin ni. Anak risau lah. Dah lah TA dah masa dekat lah. Korang buat agak ke? Dia kena buat tau. Tengok ahli kau. Kalau Eta tu kat situasi korang ni. Tu tanya Nafis. Yang gerak ramai ya. Memang grade ramai. Yang dah TA pula tu. Buat online lah. Online.
Ya bergila. Macam mana buat online? ED orang tak datang. Ini kan DA. Buat mana tu? Buat dekat 1000. Itu buat kat 1000. 1000. Tapi sekejap je. Dia macam tak syok lah. Bang lah sebab keadaan sekarang memang first time dalam sejarah hidup manusia. Risau lah macam tak ada berkadiran. Tak ada pimpinan lemah. Risau lah. Tak lah nak. Dah banyak peserta kali ni. Sebab dia campur dengan TA siapa. TA. Tapi TA jadi guling-guling apa semua tu macam mana COVID ni? Boleh tempat tertutup lah. Buat kat mana Banyak. plan? Tahu. Oi, buat saja. Tak, masalah contoh lah. Kena consider gak risiko. Takut balik-balik TA. Kita tak minta lah tapi yang tu lah benda tu. Ya, kita kena fikir kat lah. SOP tak kena jaga. Cuma segi dia orang kena guling-guling orang. Tak boleh dekat-dekat macam tu lah kot. Tak boleh dekat-dekat satu. Dari segi kebersihan. Itu satu harga lah. Kesusihan memang dia orang kena mandi lah. Nak tak nak dia orang kena mandi. Dia Kena orang tak tahu. banyak kena push dari segi apa? Dari segi mental lah. Fizikal mungkin kurang sikit kot. Tahu nak macam ni. Tu TA tak sentuh-sentuh bukan TA. Nak gaduh-gaduh, nak tarik motor semua. Jarak 1 meter, 1 meter. Tak jarak jaga jarak, jaga jarak. Sempat pula jaga jarak. Okay, awak jaga jarak jaga Jaga. Jaga. Kau masih cakap, okay, jaga jarak. Memang tak jaga lah. Aduh, tak lah nak. Doa lah, minta doa lah. Harap dapat, apa ni, harap COVID turun. Boleh buat dia. Oh, tak sakit. Siapa masuk lah sekarang? Abang Safwan. Abang Safwan lagi lah tu lah. Dia busy dengan Muslim Care. Emang lah. Tak boleh. Kena tanya Abang Amang lah. Abang Ahmad dah balik Penang kan? Ya, dah update lah. Dia idea betul tanya Abang Amang. Abang Safwan ada ke kelebihan dia? Yelah tak, cuma masalah dia banyak outdoor. Kalau outdoor okey lah. Dia macam payah sikit nak pantau. Memang lah sebab itu tukar Abang Safwan tu sebab Abang Ahmad pergi sambung apa belajar yang dekat tu kan. Apa practical kan. Ada isu dah lama enggak. Tak tahu isu apa. Tapi biar malah nak fikir macam nak berubur lah. Biar. Ada isu dah lama enggak orang kata. Biar. Antara pimpinan. Abang Amang dengan pimpinan kot. Abang malam lah. Tak tahu. Saya tak tahu. Kena tanya Abang Amang. Tapi Abang Amang takkan beritahu apa. Kot lah nak tanya apa PKP ni macam mana pembawakan baru. Nak jumpa ke Abang Amang? Aku tahu gila. Week weh. Esok lusa nak kena hantar assignment. Gila betul lah. Ya sebab korang tak ada exam kan. Memang ada pulun dekat assignment semua. Assessment ada tak? Tapi tak banyak lah. Banyak yang entahlah nak macam mati ni. Okay. Lepas settle apa assessment semua, tahu-tahu kena PKP lagi. Apa duduk tak boleh balik. Gila tak sanggup. Berapa lama tak balik Selangor? Nak bawa balik orang ni. Balik. Oh ya sekarang. Minggu depan tak tahu lah. Isnin ni anak risau. Takut macam ada negeri-negeri, certain negeri dia tak boleh masuk. Macam Selangor. Selangor confirm. Tak tahu. Kita tak tahu. Oi, source of COVID. Ya tu pasal. Nak masuk tu mungkin kena PKPD je kot. Kan dia kata PKP bersasar kan. Kalau bersasar confirm yang highest number punya apa positif. Apa kita tunggu Isnin. Johor, Selangor, KL. Johor, Selangor, KL. Kelantan dah naik ke? Kelantan tak payah PKP sebab dia dah banjir lah. Kira automatik ke. Tapi still lah. Macam teruk gak lah Kelantan. Kesian tu. Tak kuning kira macam bahaya gak lah.
Kuning kira berjaga-jaga lah. Dia kuning, oren, merah. Ampun lah. Gila ni. Jomlah kita. Okay. Cancel kat semua. Cancel kat orang rumah. So, Ya. orang rumah. Terima kasih. Okay. Apa-apa update dalam grup lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda follow Amans, anda akan baca berita satu Bitcoin nilaian dia dah melangkaui RM140,000 Malaysia. Maybe ada yang tertanya-tanya, siapa yang bagi nilai tu